Assalamualaikum. Hai, saya Cikgu Naim daripada rasakuasa.com. Hari ini saya nak kongsi benda penting untuk anda yang bakal SPM tahun ni atau yang bakal SPM tahun depan. Ia adalah berkenaan dengan asas kepada segala asas matematik. Ramai pelajar dia confuse bila masa nak hafal, bila masa nak faham. Saya ulang balik. Ramai pelajar confuse bila dia nak faham, bila dia nak hafal. Saya nak anda faham satu perkara penting, iaitu apakah beza rule dan konsep. Dua ni je dalam video yang singkat ni. Saya nak anda faham beza rule dengan konsep. Bila anda faham ni, anda akan mudah nak study math. Malah matematik moden atau apa saja matematik. Benda pertama, perkara pertama, hakikat pertama yang anda kena jelas ialah apakah beza rule dan konsep. Saya ulang, rule dan konsep. Apa beza dia? Pertama sekali, dalam term, secara termnya, secara termanya, apakah itu rule dan apa itu konsep. Kita keluar sekejap daripada matematik. Kita jangan cerita pasal math atau matematik. Kita cerita tentang apa maksud rule dengan konsep dalam kehidupan harian kita. Saya nak anda tengok gambar ini. Ini gambar apa? Traffic light. Traffic light. Bila merah kita buat apa? Berhenti. Bila kuning, bersedia untuk jalan. Bila hijau, boleh belah. Mana kita boleh jalan. So, nak tak nak, kita kena ikut. Ini namanya apa? Rule ke konsep? Ini namanya rule, betul? Ini adalah rule, undang-undang jalan raya yang dibuat oleh JPJ. Nak buat apa? Konsep. Konsep ni adalah why. Kenapa traffic light ni dibuat rule macam ni? Supaya manusia tidak berlanggar sesama mereka. Kereta, troli, basikal, motor, semua nak ikut, nak pergi dulu. Tak ada undang-undang. Jadi undang-undang ni dibuat supaya manusia tak berlanggar sesama manusia. Faham? Itu dia punya. Jadinya anda kena jelas. Please jelas. Rule ni anda kena hafal. Anda kena ikut je. Anda kena reda. Apa maksud reda? Anda kena jangan banyak soalan mengikut rule. Tapi di sebalik rule kita ada konsep. Konsep ialah why. Kenapa kita buat undang-undang ni? Konsep juga adalah proses. Proses sesuatu pun adalah konsep. Dan dalam math kita panggil formula pun adalah konsep. Formula pula maksud saya. Proses. Why dan proses. Formula dekat sini. Dalam math, formula tak nampak dalam ni. Reda nampak dalam ni. Nampak formula bawah? Kalau tulis formula bawah nampak? Nampak, Formula matematik adalah rule. Saya nak tanya, anda suka tak rule? Suka atau benci? Ada yang cakap suka, hipokrit betul. Manusia tak suka rule sebab rule dicipta untuk mengawal emosi manusia. Saya bagi contoh kedua. Ini gambar apa? Kebanyakan sekolah masih ada benda ni. Apa nama ni? Ini namanya loceng sekolah. Saya tak tahu lah, mungkin ada sekolah-sekolah di bandar dah tak ada sistem loceng ni. Rule dia, loceng ni, mula kelas bunyi, waktu rehat bunyi, waktu mula kelas bunyi, waktu habis sekolah bunyi. Jujurnya suka tak suka? Tak suka. Tapi sebab nama dia rule, kita buat apa? Kita reda je lah. Kita buat apa? Kita ikut saja. Betul? Kita hafal saja. Itu namanya rule. Kenapa rule ni dibuat? Apa konsep rule ni dibuat? Untuk apa? Why? Why rule ni dibuat? Sebab supaya semua orang masuk kelas waktu yang sama, pergi makan waktu yang sama, balik semua teratur cantik. Kalau tak, ada yang pergi dulu, ada yang pergi kemudian. Lama-lama bertengkar. Betul tak?
Right. Now, anda dah dapat bedakan rule dengan konsep. Saya nak anda cuba fikirkan 10 rule dan konsep dalam kehidupan yang mungkin ada dalam kehidupan anda seorang pelajar hari ini. Contohnya di rumah ada rule, di sekolah ada rule. Kalau anda di asrama ada rule. Anda di jalan raya ada rule. Kalau anda di mana sahaja kita pergi ada rule, betul tak? So, untuk setiap rule ni saya nak anda tuliskan why. Kenapa rule tu dicipta? Walaupun kita tak suka rule tu, kenapa dia dicipta? Anda boleh tu, maksudnya automatik anda faham maksud rule dan konsep. Sekarang kita nak masuk dalam matematik, dalam math, matematik tambahan. Right? Rule. Okey, cuba tengok ni, jelas tak? Kamera jelas? Ke depan lagi. Okey. Jelas? Okey. Sini lagi. Alright. Okey, thank you kamera. Alright. Proses nak menyelesaikan dua persamaan serentak. Nampak perkataan dia proses. Proses maksudnya apa? Rule. Bila rule kena hafal, ikut je redha. Okey. Formula untuk mencari punca bagi sesuatu persamaan serentak, atau dalam bahasa Inggeris dia formula to find roots of simultaneous equation, itu namanya rule. Formula, nampak keyword dia adalah proses, formula. Formula kecerunan bagi satu garis lurus. Rule of indices dalam topik indices dan log form 4 tingkatan 4 math. Soalan pertama yang perlu ditanya ni proses. Maaf sih saya ada kesilapan. Proses kat sini. Rule adalah ni. Dalam math, okey. Dalam math, formula, rule, proses, tiga perkara ni namanya rule, undang-undang. Ikut je lah. Okey. Contoh soalan pertama bertanya bila menyelesaikan persamaan indeks, itu adalah rule. Ya. Saya bagi contoh lagi 4. Proses mengubah persamaan kuadratik menjadi bentuk completing square. Contohnya y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 6x tambah 3. Macam mana nak tukar dia dalam bentuk daripada sini jadi bentuk completing square, bentuk penyimpanan kuasa 2. Itu adalah proses. Bila proses dia adalah rule. Bila rule anda hafal dia, step pertama anda kena keluarkan 2. Apa? 2 tolak 3x tambah 3/2. Apa step kedua? Lepas tu anda kena buat apa? Yang tengah ni anda kena buat apa? Anda kena buat 2 bahagian. Ni 3/2 kuasa 2 tolak ni salin balik apa. Itu semua proses. Dia di bawah rule. Bila di bawah rule, hafal saja. Okey, hafal saja. Jangan pening-pening nak faham kenapa rule tu macam tu. Jangan. Okey, macam anda tengok traffic light, anda ikut saja. Loceng sekolah, pakai baju uniform sekolah, semua tu undang-undang. Anda tak tanya pun kenapa, anda just ikut je. Okey, hafal je, itu rule. Macam mana nak hafal? Ada orang tanya cikgu, macam mana nak hafal je benda-benda ni? Ya Allah. Okey, saya bagi idea dalam buku modul saya, dalam siri video saya bagi form macam mana nak hafal. Contohnya kalau topik solution triangle, penyelesaian segitiga, kita buat macam ni. Contohnya cost rule untuk topik penyelesaian segitiga, solution triangle, topik form 4, bahagian C paper 2 math. Nak hafal cost rule dalam video saya tunjukkan, atau dalam buku modul tak ada macam ni lah. Dalam video saya tunjuk, dalam video siri rasa math saya tunjuk ini kuasa 2 sama dengan sisi sini kuasa 2 tambah sini sisi kuasa 2 tolak 2 darab ni cos sudut ni. Itu cara kita nak hafal formula, hafal rule dalam math. Jadi anda kena kreatif. Kalau anda tak boleh nak fikir kreatif, saya showkan, anda boleh dapatkan contohnya daripada buku dan video yang saya buat. Saya tunjukkan macam mana nak hafal senang. Contoh dalam topik indeks rule susah sangat nak hafal. Contoh topik log, contohnya log A, B, C sama dengan log tambah log C. Susah sangat nak hafal ni. Saya bagi nama dekat ni, nama dia sehati sejiwa. Semua ada dalam video ya. Atau anda boleh fikirkan sendiri dengan kreatif macam mana nak hafal. Ingat tak dulu masa kita sekolah rendah, masa anda sekolah rendah, anda hafal
Rainbow apa? Pelangi. Yes, pelangi. Warna pelangi. Saya dulu hafal warna pelangi macam ni. Mak jingga keluar hutan bawa nasi ulam. Merah, jingga, kuning, sampai last sekali ungu. Jadi untuk hafal proses dalam MX pun anda buatlah lagu ke, singkatan ke, sebab keyword dia kat sini ialah kita nak hafal. Rule untuk dihafal. Hafal saja. Alright? Proses nak plot graph. Contoh lain lah. Proses nak plot graph. Maknanya diberi, let's say Y sama 3X tolak 6. Apa proses dia? Atau 3X tolak 6, X tambah 4. Apa proses dia nak sketch atau plot graph ni? Hafal. Okay? Contoh dalam buku modul saya tunjukkan ada 6 proses. So proses ni hafal saja. Langkah-langkah nak sketch. Langkah-langkah. Proses juga kataan lain dia adalah langkah-langkah. Apa nak buat dulu. Itu semua namanya dulu. Itu namanya rule. Sekarang saya nak bagi sedikit contoh konsep. Okay. Berapa minit dah kamera? Alright. Okay. Saya nak sikit lagi Okay. Apa tu? Okay. Tadi kita dah cerita pasal rule dalam MX. Sekarang kita bagi contoh pula konsep dalam MX. Apa maksud jawapan persamaan serentak pada graf? Maksudnya bila kita selesaikan dua persamaan serentak, okey, katakan Y sama dengan 2X tolak 3, persamaan ni sini persamaan kedua. Bila kita serentakkan dua-dua persamaan ni, nak menserentakkan ni dia adalah proses. So dia rule kita hafal je, tapi hasil dia kita akan dapat dua koordinat. 5, 6, -3, -2. Contohlah kan, katalah ini jawapannya. So jawapan ni apa maksud dia pada graf? Kat mana nak guna? Kalau kita pakai graf apa jadi? Itu namanya konsep. Konsep keyword dia adalah why. Apa? Why. Apa maksud jawapan akhir? Itu adalah konsep. Contoh kedua apa maksud? Apa itu punca dalam sesuatu graf kuadratik? Let's say kita dapat 3 dengan 5 adalah rule bagi suatu persamaan kuadratik. Apa konsep dia? 3 dan 5 ni maksudnya graf tu dia cross 3 dengan 5 kat sini. Maksud 3 dengan 5 ni pada graf itu konsep. Macam mana nak pakai graf? Itu rule. Faham? Okey. Gambaran kecurunan. Contohnya kecurunan. Contoh kecurunan kamera sini nampak nampak okey. Contoh 3/5, kecurunan 3/5. Maksudnya turun 3 ke sini 5. Dalam video saya tunjuk, video rakam. Sini 5, sini 3. Okey. So kecurunan macam ni. Ini positif 3/5 namanya. Nisbah 3/5 ni itu rule. Formula untuk rule, formula untuk kecurunan adalah Y bagi X. Sisi Y tegak, sisi untuk satu straight line. Itu adalah rule dia. Dan konsep dia, apa yang dia represent, apa yang dimaksudkan oleh rule tu ialah begini. Maknanya kalau 3/5 tu lebih kurang macam ni jalan dia. Kalau 1/2 lebih kurang macam ni, rendah sikit. Kalau 4/3 macam ni kecurunan dia, sebab 4, 3 dan seterusnya. Okey. Untuk apa hafal rule of indices? Nak guna di mana? Okey, ada tak pelajar sini belajar rule of indices topik log logarithm form 4? Anda apa ni? Kenapa nak kena belajar benda ni? Okey. Saya nak bagi tahu, saya nak bagi hint sikit. Kita belajar rule of indices sebab kita nak selesaikan persamaan yang melibatkan index. That's why kita belajar benda tu. Alright? Setiap rule kita belajar ada why, kenapa, kat mana nak guna. Part rule kita hafal, why kita faham. Alright? Saya harap dalam video yang sangat ringkas ni, anda faham apa yang saya cuba sampaikan. Please, pelajar-pelajar semua, calon-calon SPM tahun ni atau tahun depan, bila anda belajar maths, please differentiate rule dan konsep. When it comes to rule, bila dia adalah rule,
Hafal sahaja, jangan banyak soal. Guna kreativiti macam mana nak hafal. Macam anda hafal warna pelangi, susunan planet, anda hafal saja. Alright? Kat mana nak guna konsep? Konsep ialah bila jawapan akhir tu, apa maksud dia, itu konsep. Maksud kepada sesuatu perkara tu konsep. Tapi macam mana nak guna formula, macam mana nak tukar daripada bentuk kuadratik jadi bentuk penyempurnaan kuasa 2 komputer square, itu adalah rule. Alright? Okay. Jadi saya harap anda dah faham. Kalau anda jelas beza rule dengan konsep, lepas ni tak ada lagi berlaku situasi bila anda jumpa rule anda pening kepala. Macam manalah aku nak faham rule ni, macam mana nak faham proses ni, macam manalah nak faham formula ni. Formula, rule, proses bukan untuk difaham. Formula, rule, proses adalah untuk dihafal. Apa yang perlu difaham adalah why kita guna rule tu, dekat mana nak guna rule tu, apa yang rule tu represent, jawapan akhir dia. Itu adalah konsep. Please jangan faham rule, faham konsep. Please hafal rule, jangan hafal konsep. Nampak Clear? Okey, sekian untuk video paling penting, ilmu paling penting, asas segala-galanya MMath. Sebelum saya nak hentikan rakaman video ringkas ni, saya nak kongsikan kepada anda bakal calon SPM tahun ni atau tahun depan, kaedah belajar menggunakan video ni saya dah bukukan. Alright. Ni ada buku modul ditulis oleh saya, tebal 107 surat. Buku ni bukan buku biasa, kualiti dia sangat, buku tebal, kertas tebal, 40% berwarna, penuh dengan tips, rule dan konsep. Saya bezakan rule dengan konsep dalam saya punya modul, cover semua sesuai untuk semua pelajar yang tak pernah lulus MMath, yang biasa lulus susah nak dapat kredit grade C, ataupun yang pelajar susah nak dapat grade A MMath. So buku ni sangat sesuai, dia ada 4 fasa. Okay? Buku ni alhamdulillah dah lebih 1000 pelajar dapatkan buku ni. Dan alhamdulillah kita dapat banyak case study, maklumat pelajar yang sangat-sangat banyak untuk buku ni. Kepada pelajar-pelajar lama rakam rasa konsep MMath 1000 orang yang mendapatkan version 4.0 ke bawah, maknanya 3.0, 2.0 atau 1.0, sila berhubung dengan tim saya, tim rasa konsep MMath, tim Cikgu Naim, untuk dapatkan yang terbaru. Sebab yang terbaru ni tak sama dengan yang lama, yang terbaru ni color. Dan ada banyak error yang kita betulkan. Dan insya-Allah bila berwarna kertas tebal, MMath ni susah. Bila kita belajar kualiti buku macam ni, dia jadi lagi senang, kurang stres. Alright. Let's say anda perlukan ada video. Alright. Ini kalau yang bukan duduk asrama, yang dekat rumah, yang teringin nak belajar dengan saya tapi tak ada peluang, jauh, ataupun sebab masa saya pun padat, saya buat rakaman video macam ni untuk anda faham setiap topik MMath, daripada asas algebra sampai ke asas MMath, topik untuk lulus dan topik untuk skor MMath. So video ni dalam bentuk URL, atau anda boleh add on, kita bagi dalam bentuk pen drive macam ni. Okay, boleh cucuk dekat Android, smartphone atau komputer. Alright, video ni ada 16 jam rakaman. Pilih topik yang lemah sahaja. Okay, pilih topik yang lemah sahaja. Ulanglah banyak kali untuk anda faham konsep, hafal. Alright. Dan last kali saya ada, ini buku terbaru keluaran saya yang saya tulis, iaitu Asas Algebra. Yang ini untuk anda yang tak pernah lulus MMath, anda perlukan ni. Kalau anda tak pernah dapat lebih 20%, 30% MMath daripada form 4, daripada awal form 4 tak pernah dapat, tak pernah lulus, dan anda perlukan buku ni. Kalau tak, anda tak perlu. Alright. So itu yang cadangan saya. Buatlah apa saja, please differentiate rule dan konsep. Alright. Jika video ni bermanfaat untuk anda, mungkin bermanfaat untuk pelajar-pelajar lain, untuk ibu apa lain yang ada anak-anak mungkin. Jadi sila like, love, komen, terima kasih. Dan anda boleh share video ni kepada rakan-rakan anda. Semoga mereka lebih faham fundamental, asas nak faham MMath. Alright, sekian. Assalamualaikum. Jumpa anda lagi insya-Allah. Bye.